Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada malam ni kita menyentuh satu bab daripada ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kata tak payah solat dah lepas ni. Lepas ni kok dia kata ustaz ceramah malam tadi, dia kata belajar satu bab, lepas ni tak payah solat 1000 kali dah. Ada orang main-main macam tu. Ini bukan nak cerita tak payah solat, nak cerita kelebihan orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Berkatan kemuliaan Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pintu hati kita, melapangkan dada kita, Allah curahkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan keberkatan kemuliaan Al-Fatihah, Allah gunakan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan dijauhkan daripada segala keburukan dunia dan keburukan di akhirat. Dengan keberkatan dan kemuliaan Al-Fatihah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan hajat-hajat dan permintaan-permintaan kita. Di kalangan kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Di kalangan kita yang berhajat, semoga Allah makbul dan perkenankan. Yang susah, semoga Allah permudahkan. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa dalam penyertaannya pada urusan-urusan kita, insya-Allah. Bibarakah wal karamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wa hlul qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli dan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah putus-putus. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini Allah jemput kita. Allah gerakkan langkah kita. Allah kuatkan semangat kita. Teguhkan iman kita. Kita berada dalam majlis Al-Quran, majlis ilmu, majlis yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang padanya datangnya malaikat, majlis yang padanya turunnya rahmat, majlis yang padanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menyebut-nyebut nama-nama penghuni-penghuninya. Dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kelebihan orang-orang yang belajar, dan kita antara orang-orang tersebut yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita pilihan Allah, bahawa Allah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang terus belajar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada Abu Zar. Kata Nabi, "Wahai Abu Zar, jika kamu keluar di waktu pagi untuk belajar satu ayat daripada kitab Allah, adalah lebih baik daripada kamu solat 100 rakaat." Tuan-tuan, belajar satu ayat sahaja daripada kitab Allah adalah lebih baik, kata Nabi, daripada kamu solat 100 rakaat. Kita usahkan 100, yang 20 rakaat tu pun kadang-kadang tak larat dah. Tambah-tambah yang muda-muda tu. Yang biasanya yang tua-tua tu boleh habis sampai 20 rakaat tarawih. Tapi yang muda ni dia cabut awal dah. Tapi kata Nabi, kamu belajar. Belajar Quran.
Walaupun satu ayat yang kamu belajar tu, kata Nabi SAW, lebih baik daripada kamu solat 100 rakaat. Maksud solat 100 rakaat ni adalah orang yang solat tanpa ilmu. Nak cerita belajar sampai ada ilmu. Kemudian kata Nabi, jika kamu keluar untuk kamu belajar satu bab daripada ilmu, sama ada kamu beramal ataupun tidak, adalah lebih baik daripada kamu solat 1000 rakaat. Ini satu bab. Jadi tuan-tuan, insyaAllah pada malam ni kita menyentuh satu bab daripada ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan kata tak payah solat dah lepas ni. Lepas ni kok dia kata ustaz ceramah malam tadi, dia kata belajar satu bab, lepas ni tak payah solat 1000 kali dah. Ada orang main-main macam tu. Ini bukan nak cerita tak payah solat, nak cerita kelebihan orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Sebab dalam satu peristiwa, Nabi pernah tanya kepada sahabat, antara seorang abid yang sedang solat. Ada orang sedang solat, di sisinya ada seorang alim yang sedang tidur. Nabi kata yang alim tidur tadi lebih baik daripada orang yang solat tadi. Kita ni kalau buat perbandingan antara orang solat dengan orang tidur, kita kata orang solat lagi baik berbanding dengan tidur. Tetapi Nabi nak bagi tahu kepada kita, berilmu, ada ilmu tu lebih baik berbanding kamu tak ada ilmu tapi kamu solat entah macam mana solat kamu tu. Kan pernah dalam hadis yang diceritakan bahawa Nabi tengok ada seorang lelaki solat, daripada awal dia ambil wuduk sampai dia habis solat, kemudian Nabi kata pergi solat lagi. Dia ambil wuduk lagi, solat lagi. Habis tu jumpa Nabi, Nabi kata pergi solat lagi. Maknanya solat banyak kali, tapi kalau tak ada ilmu, solat yang tidak sah pun tak ada guna. Sebab tu belajar, terus belajar. Nak kata ni terus belajar sampai mati. Sebab dalam hadis Nabi SAW pernah pesan kepada Abu Hurairah. Kata Nabi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, belajar dan ajarkan kepada manusia Al-Quran. Belajarlah Al-Quran dan ajarkan manusia kepadanya. Belajar Quran. Sebab dalam Al-Quran itu mengandungi, ia merupakan sumber kepada ilmu. Kata Nabi, belajar dan ajarkan sampailah kamu dalam keadaan demikian dan bertemu kamu dengan kematian. Maknanya kekal sebagai orang yang belajar sampai mati. Sampai mati belajar. Niscaya kata Nabi, Allah kirimkan malaikat menziarahi pusaramu seperti mana orang-orang mukmin menziarahi Baitullah. Kaabah tu tidak akan pernah putus daripada orang datang tawaf padanya. Tuan-tuan, datanglah waktu jam berapa pun, jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, mesti ada orang. Maka begitulah hal keadaan kubur kita nanti. Orang yang belajar sampai mati, Allah kirimkan malaikat. Boleh pesan dah pada anak, kau tak payah datang kubur bapak pun tak apa dah. Sebab apa? Sebab malaikat datang. Setiap saat malaikat datang. Kita nak datang kubur bapak kita setahun sekali, itu pun kadang-kadang miss. Tu setahun sekali pun kadang-kadang tak. Rasa-rasanya dah berapa puluh tahun dah tak datang kubur bapak kita. Kan? Tapi malaikat dia takkan putus datang ziarah kubur kita. Tapi datang malaikat ke kubur orang-orang yang mati sebagai belajar ni bukannya datang saja. Datangnya malaikat tu mendoakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan dosanya, ya Allah rahmati dia. Dapat doa daripada malaikat. Macam kita lah hari ni, malam ni duduk dalam majlis ilmu. Kan Nabi kata, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berhimpun satu kumpulan. Ramai ni satu kumpulan. Mereka berkumpul di rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Baca kitab Allah. Kita akan baca Quran nanti. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka belajar sama-sama mereka daripada kitab Allah. Illa nazalan alaihimus sakinah. Melainkan nanti Allah turunkan ketenangan kepada mereka itu. Kumpulan-kumpulan yang duduk belajar tu. Wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah limpahi rahmat. Allah turunkan rahmat, kasih sayang Allah kepada kita. Wa haffathumul malaikah tu yang Allah kirimkan malaikat menaungi penghuni-penghuni ilmu. Datang malaikat malam ni bukannya datang saja-saja tengok siapa, tetapi datangnya malaikat pada malam ini dalam majlis-majlis Al-Quran, dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang mengajak ingat kepada Allah. Datangnya mereka itu mendoakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Tuan-tuan semua dapat doa daripada malaikat.
Seronok tuan-tuan. Bukan senang nak dapat doa daripada makhluk Allah yang taat. Makhluk Allah yang taat, tak pernah derhaka kepada Allah. Kita dalam majlis-majlis nak sambut cucu ke, nak sambut bayi yang baru lahir ke, ataupun apa-apa majlis, kita akan cari orang-orang soleh. Cari tuan guru, cari habib, tuan syekh, tuan imam datang untuk doakan majlis kita. Bila tuan imam, syekh, habib, tuan guru tu habis doa, kita rasa lega sangat sebab yang doakan untuk cucu kita, untuk anak kita dalam majlis kita tu adalah orang-orang soleh. Seronok. Itu baru tuan guru. Bayangkan kita mendapat doa daripada malaikat. Malaikat yang doakan. Masya Allah, tabarakallah, seronok. Nikmat berada dalam majlis ilmu. Terus belajar tuan-tuan. Cuma daripada banyak-banyak kita beramal ibadat, kita bukan hanya ingin mengumpul banyaknya ibadah. Ada orang sungguh-sungguh, kalau bulan Ramadan, kan dicerita banyak kelebihan-kelebihan pada bulan Ramadan. Maka mereka berlumba-lumba memperbanyakkan amal soleh, memperbanyakkan membaca Quran, memperbanyakkan solat, memperbanyakkan tahajud. Banyak-banyak. Sekarang ni dah nak dekat-dekat dengan bulan Korban. Maka mereka pun berlumba-lumba lagi memperbanyakkan dan memperhimpunkan amal-amal ibadah mereka, pahala-pahala mereka. Dengan apa? Korban. Setiap helaian bulu binatang korban yang mereka tumbangkan, begitulah banyaknya pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang berkorban. Kita bila dengar ganjaran-ganjaran pahala-pahala kelebihan orang yang berkorban, kita pun berlumba-lumba banyak mengumpul-ngumpulkan dengan harapan nanti berat timbangan amal kita. Tapi tuan-tuan, umur yang Allah pinjamkan kepada kita hari ini, rata-rata saya tengok depan-depan saya ni umurnya atas 50-an lah. Adalah sikit-sikit tu yang mungkin baru 50-an, tapi rata-rata ramai-ramai beruban-uban dah belaka semua ni. Rata-ratanya 50 ke atas. Tuan-tuan, 50 tahun Allah pinjamkan umur pada tuan-tuan. 60 tahun Allah pinjamkan umur pada tuan-tuan. 70 tahun Allah pinjamkan umur pada tuan-tuan. Tapi tuan-tuan mungkin tidak sangka ketika mana di hari kiamat nanti, tatkala Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, bentangkan amal dia. Aku nak tengok 70 tahun aku bagi hidup, banyak mana? Banyak mana amalan dia? Lalu kita, wah, aku ni ahli masjid, imam kenal sangat dah dengan kita ni, sebab tak pernah miss solat jamaah. Oh, kita kata ni ahli syurga dah, confirm. Buka-buka tengok tak ada apa. Terkejut beruk kita. Masakan tidak ada. Aku solat jemaah setiap waktu. 70 tahun aku solat waktu. Mana pergi pahala-pahala itu? Aku korban setiap tahun tak pernah tinggal. Bukan satu bahagian, seko aku seorang je. Setiap tahun. Tarawih setiap bulan. Tarawih setiap bulan pula. Tarawih setiap tahun aku khatam 2 kali. Puasa tak pernah tinggal. Sedekah pun banyak. Tapi mana pergi pahala-pahala tu? Tuan-tuan, waktu tu barulah, ya Allah, mana poi dia? Mana poi? Tak ada pahala dah. 70 tahun jadi sia-sia. Tuan-tuan nak ke jadi macam tu? Tuan-tuan nak ke jadi macam tu? Kita penat beramal ibadat, sangkakan banyak dah pahala kita. Kita ingat nak goyang kaki dah, nak masuk syurga dah ke akhirat. Tapi bila bentang-bentang kosong, tak ada pahala. Kerana tu tuan-tuan, maka kita kena jaga baik-baik supaya pahala-pahala ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang kita laksanakan sepanjang hidup ini tidak menjadi ibadah yang sia-sia. Sebab tu kena belajar. Kita beramal ibadat, nak solat, kena belajar, kena ada ilmu. Solat tu pastikan sah, betul. Nak berkorban pun kena ada ilmu. Pergi haji pun kena ada ilmu. Semua kena ada ilmu. Nabi kata kalau kamu nak akhirat, kamu kena ada ilmu. Kamu nak dunia, kamu kena ada ilmu. Belajar. Jangan sombong sangat. Belajar. Supaya kita tahu kita ni beramal ibadat ni adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata nak kumpul banyaknya pahala. Tapi tak pasti lagi ibadah kita tu diterima ataupun tidak. Mungkin diterima
sampai satu ketika dan saatnya Allah padam balik pahala-pahala tu. Sia-sia kita beramal ibadat 70 tahun, rupanya batal segala-galanya. Tuan-tuan, sebab tu ada beberapa perkara-perkara yang kita perlu jaga. Sepanjang hidup kita atas muka bumi ni, pastikan kita tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan terbatalnya pahala-pahala kita tersebut. Yang pertama, perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik pada Allah. Kita kata, takkanlah aku buat syirik pada Allah. Aku ni ahli masjid. Tuan Imam kenal, rapat. Tak pernah tinggal, solat berjemaah. Takkanlah buat syirik. Tuan-tuan, syirik ni benda-benda yang kadang-kadang kita tak sedar. Berlaku perkara-perkara tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah mereka sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, kau cari Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya gugur, batal segala pahala-pahala amalan-amalan mereka yang baik-baik itu. Batal, habis batal. 70 tahun buat ibadah, rupanya masih lagi ada kepercayaan bahawa ada kuasa lain yang boleh memberikan manfaat dan mudarat pada kita. Sebab tu Nabi pesan, kata Nabi, innat tamimah syirkun. Tamimah syirik. Apa tu? Tangkal, azimat. Ni saya cerita kat masjid-masjid. Lepas tu ada orang datang. Ustaz cerita ni, ya Allah, baru saya teringat. Hari tu jumpa apa Tok Bomoh, anak saya sakit, dia bagi tangkal. Saya pun gantunglah dekat dinding. Ni namanya permainan syaitan dan jin iblis menyesatkan manusia. Memang waktu tu anak dia kena rasuk dengan jin syaitan sakit anak dia. Jumpa dengan Tok Bomoh. Tok Bomoh pun dah ni, dia dah cerdik-cerdik tuan-tuan Tok Bomoh sekarang ni. Kita tak panggil Bomoh dah. Kita tak panggil dukun, tak panggil pawang. Tak guna dah nama tu. Orang takut dengar Bomoh. Panggil apa? Ustaz. Jom kita jumpa Ustaz. Jumpa Ustaz tu awal-awal Ustaz kata, aku dah tahu dah. Tak payah cerita, aku tahu apa masalah kamu. Kalau tuan-tuan jumpa Ustaz yang jenis-jenis tu, itu hati-hati. Itu bukan Ustaz. Itu namanya uskun. Ustaz dukun. Nyama. Guna nama Ustaz, kadang-kadang guna nama Kiai. Macam-macam lah nama-nama yang soleh tu. Habis dia gunanya. Itu semua, kalau awal-awal kita tak cerita apa, dia kata dah tak payah cerita, aku tahu dah apa masalah kamu. Kamu ni kan, kata, wah, kita pun hebatnya Ustaz ni. Kita kata Ustaz tu hebat. Sebab Ustaz tu tahu awal-awal. Jenis yang tahu-tahu awal kita tak payah cerita ni, dia dah tahu dah nampak-nampak ini semua dukun bomoh. Semua menggunakan khidmat jin yang membisik-bisik dan mengkhabarkan berita-berita gaib kepada dia. Kita kata hebat. Rupanya kita kena. Dia pun bagilah kita barang, azimat, tangkal, minyak, apa-apalah, kain ke apa. Kita pun ambil. Ni anak tengah sakit, kita pun tampal kat dinding rumah, atas tingkap, tanam dekat bucu-bucu rumah, simpan bawah bantal dan sebagainya lah. Lepas kita simpan tu betul anak kita sembuh. Ini namanya permainan syaitan. Kita pun meletak kepercayaan, betul lah benda ni sembuhkan anak aku lah. Betul lah, lepas aku gantung tampal benda ni dekat atas rumah, atas tingkap, atas pintu, rumah aku dah tak ada gangguan. Dulu selalu je bunyi-bunyi yang menyeramkan, macam-macam lah gangguan-gangguan rumah. Tapi lepas dia tampal azimat tu, ada gambar raja, ada tulisan-tulisan, entah apa-apa, kita pun tak faham tulisan tu. Kita pun main tampal je. Sebab Ustaz tadi suruh tampal. Lepas tampal tu tak ada dah gangguan tu. Rumah kita pun rasa aman. Dulu selalu kena pecah rumah, pencuri masuk. Lepas kita tampal tu, pencuri tak masuk lah. Itu namanya permainan syaitan. Kita pun percaya, wah betul lah benda ni lah selamatkan kita lah. Benda ni jaga keluarga kita lah. Benda itu yang menjaga keluarga kita. Benda itu yang sihatkan dan selamatkan anak kita. Maka itu namanya syirik. Percaya bahawa ada kuasa lain yang boleh berikan manfaat dan mudarat. Habis syirik.
Habis tu amalan kita puasa datang solat tu mana? Mana pahala solat? Kita percaya ada benda lain selain daripada Allah yang berkuasa menjaga kita, memberikan manfaat ataupun mudarat. Sedangkan dalam zikir-zikir kita, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Mulut duk zikir tidak ada benda yang boleh memberikan mudarat tanpa izin Allah. Mulut zikir kita nafikan tak ada benda lain boleh memberikan mudarat melainkan Allah. Tapi amalan-amalan kita duk percaya lagi. Benda itulah yang jaga kita, boleh benda itulah selamatkan kita. Tu benda-benda syirik. Banyaklah. Kadang-kadang yang syirik yang jelas tu yang dia sembah tokong, dia sembah berhala, dia sembah apa-apa selain daripada Allah, sembah apa-apalah selain daripada Allah, itu pun memang jelas dah syiriknya. Kalau buat syirik pada Allah, habis rosak pahala kita, rosak segala-galanya. Allah kata apa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan ampunkan dosa orang yang syirik kepadanya. Allah tak akan ampunkan. La yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tapi Allah ampunkan dosa selain daripada syirik. Selain daripada syirik Allah ampunkan, tapi kau buat syirik pada Allah, aku tak akan ampunkan, kata Allah. Takut tuan-tuan. Hati-hati amalan-amalan kita. Cuba cek balik kepercayaan-kepercayaan kita. Ada perkara-perkara syirik ataupun tidak. Kalau ada, tinggalkan, jauhkan. Jangan buat syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kita kena jaga baik-baik. Yang kedua, jaga iman kita jangan sampai terbatal iman kita ataupun murtad. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa may yartadda minkum an dinih. Barang siapa yang murtad daripada agamanya, fayamut, dia mati wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu habis semua, batal, gugur, padam segala amalan-amalan baik mereka. Fa ulaika ashabun nar. Mereka jadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Kekal dalam neraka. Habis tu, contoh, kita 60 tahun Allah panjangkan umur kita jadi orang yang baik, orang yang soleh. Tiba-tiba seminggu sebelum mati tu murtad. Tak percaya dah pada Allah. Nak ambil agama lain. Dah percaya agama lain pula, Tuhan lain pula. Kita pun keluar daripada Islam. Seminggu lepas tu mati. Ke akhirat nanti kita nak tuntut, ya Allah, betul lah rupanya agama Islam tu benar. Ya Allah, aku murtad seminggu je. Aku kafir seminggu je, ya Allah. Aku Islam 60 tahun, ya Allah. Nak minta lah tu. Nak tuntut pada Allah. 60 tahun takkanlah batal berbanding dengan seminggu je yang kafir tadi tu. Allah kata habis. Batal. Kerana murtad. Sebab tu kita diajar. Iman kita ni jangan kita, orang kata, yakin terlebih sangat. Nabi ajar doa-doa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kita ni. Iman kita dalam hati. Hati kita ni kadang-kadang beriman, kadang tidak, kadang yakin, kadang tidak, kadang kuat semangat, kadang tidak, lemah iman dalam hati kita. Boleh tercabut bila-bila. Orang yang murtad tu pun, ramai orang-orang murtad hari ni pun, mereka pun tak sangka mereka murtad. Sebelum tu pun mereka tak sangka mereka murtad, tapi murtad mereka. Doa pada Allah, Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkan kami dalam iman, wa amitna bil iman, matikan kami pun dalam iman. Minta Allah matikan kita sebagai orang beriman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan sebaik-baik pengakhiran. Jangan kau matikan kami dengan seburuk-buruk kematian. Seburuk-buruk kematian tu apa? Kafir, murtad, syirik pada Allah. Jadi doa banyak-banyak pada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, hari ini kau kuatkan iman kami, nanti kau matikan kami pun macam ni ya Allah, biar kami jadi orang beriman. Biarkan kami mati dalam keadaan kami mampu ucapkan la ilaha illallah. Pengalaman saya ni,
Orang selalu jemput-jemput minta tolong, ada masalah-masalah, gangguan-gangguan. Cerita yang benar. Seorang wanita, anak tunggal, mengadu semasa kematian mak dia. Seminggu sebelum kematian mak dia, tak boleh sebut nama Allah. Sembahyang habis, semua agama semua tinggal lah. Anak dia pesan, mak ingat Allah. Mak dia jadi macam kerasukan bila dengar nama Allah tu. Anak dia duduk bisik-bisik, la ilaha illallah, ajak suruh sembahyang, tak mau seminggu sebelum tu. Seminggu sebelum kematian. Maknanya di hujung-hujung kematian dia. Diceritakan, bila kita tanya, adalah amalan-amalan songsang. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada yang jenis belajar ilmu-ilmu yang pelik-pelik ni lah, ilmu-ilmu pelik, ilmu kebal ke, ilmu hilangkan diri ke, ilmu boleh nampak-nampak benda-benda gaib ke, ilmu silat tak payah belajar, ilmu silat gerak sendiri ke, tu hati-hati tuan-tuan. Itu semua main jin. Dia tak payah belajar pun, macam silat mak kilau tu kan. Ini tengah-tengah famous ni, mak kilau. Tuan-tuan tengoklah. Kita promote dalam masjid pula. Filem Mak Kilau tu sekarang ni yang ditayangkan di Pawagam tu, banyak ucapan-ucapan dia memberi kesan pada jiwa-jiwa orang beriman. Dia membangkitkan semangat pahlawan, keberanian dan kehebatan bangsa Melayu. Yang mana orang Melayu ini adalah bangsa hebat kerana pada diri mereka tu ada iman dan Islam. Jadi sebenarnya kita ni hebat sebab kita ada Islam. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni hebat. Tapi apabila dah lemah iman kita, maka kita menjadi bangsa yang lemah. Banyaklah cerita Mak Kilau pula. Nak cerita ni, orang yang duk beramal dengan ajaran-ajaran pelik-pelik ni, silat tak payah belajar ni, silat dia amalkan zikir-zikir ni, dapat silat gerak sendiri. Ada tuan-tuan jenis gerak-gerak sendiri tu. Silat gerak selawat lah apa. Dia betul dia selawat banyak-banyak. Tahu-tahu nanti kan dia boleh bergerak silat dia. Kemudian dia amalkan zikir-zikir sekian tu, dia boleh nampak benda-benda gaib, boleh nampak jin, boleh nampak apa semua. Dia boleh nampak hati orang ni, dia boleh baca apa dalam fikiran orang. Ni, jenis-jenis beramal ilmu-ilmu pelik-pelik ni, hati-hati. Jin tu, ni namanya tipu daya jin. Waktu kita beramal dengan zikir-zikir tu, dengan tujuan untuk dapatkan benda-benda yang pelik-pelik itu. Kita beramal, selawat bukan nak dapatkan rahmat Allah. Selawat tu sebab apa kamu banyak selawat? Sebab saya nak boleh silat. Dia niat dah salah dah. Mungkin dia bagi zikir-zikir tertentu, kamu zikir-zikir ni, tapi dalam hati kamu ingat, kamu nakkan supaya kamu jadi orang yang kebal. Jadi kebal. Boleh jadi sungguh. Dengan bantuan jin tu. Jin ni dia bantu kita waktu kita beramal tu, kita dapat apa yang kita nak. Nak kebal, nak terbang, nak apa semua boleh. Tapi nanti waktu nak mati nanti. Jin kata waktu mati tu yang kemuncak dia. Waktu tu aku tinggalkan kau. Dengan kesesatan dan keyakinan kau, akhirnya dia tak ingat Allah, tak boleh nak mengucap apa semua, mati dalam keadaan demikian. Takut tuan-tuan. Ni nak cerita mati dalam keadaan seburuk-buruk kematian. Jaga baik-baik. Yang pertama, jangan buat syirik, jangan murtad pada Allah. Jaga iman kita sampai mati. Yang ketiga, jaga solat. Solat ni nampak, tuan-tuan, alhamdulillah orang yang jaga solat. Nabi sebut, man taraka salatal asr faqad habita amaluh. Barang siapa yang tinggalkan solat asar je, faqad habita amaluh, maka terbatal amalan dia. Sebenarnya bukan solat asar saja. Solat apa pun kamu tinggal, rosak amalan-amalan kamu. Sebab apa? Tuan-tuan hari ni, tuan-tuan alhamdulillah orang jaga solat, tapi cuba tanya anak kita. Cuba tanya adik-beradik kita. Cuba tengok anak-anak buah kita. Cuba tengok jiran sebelah kiri kanan kita. Sejauh mana mereka ambil berat terhadap solat. Bukankah Nabi dah pesan bahawa solat itu adalah amalan pertama yang Allah nak tengok. Kamu sedekah, juta-juta sedekah. Kamu puasa tak pernah tinggal. Korban pun setiap tahun seekor lembu. Tapi solat kamu malas. Apa benda tu? Solat dia tak nak, dia ambil ringan je. Kan ramai bulan Ramadan puasa, Masya Allah, solat tak, tidur je. Allah perintahkan.
buka buku catatan, aku nak tengok solat dia macam mana. Malaikat buka, oh solat, minta maaf, solat tak ada. Tapi puasa banyak, zakat pun Masya Allah, infak dia Masya Allah banyak, tapi solat tak. Allah kata campak buku catatan kat muka dia, humban dalam neraka. Habis tu amalan-amalan kita yang lain Allah tak nak tengok sebab kamu tak jaga solat. Jaga solat baik-baik. Pesan pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak buah kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, jaga solat. Sebab meninggalkan dan meremeh-remehkan solat, habis rosak amalan-amalan lain. Kemudian apa tuan-tuan? Itu yang ketiga. Yang keempat, ni main jumpa-jumpa bomoh ni. Nabi pesan, man ata'arrafan, barang siapa yang bertemu dengan tukang telik, tukang tenung, tukang ramal, yang jenis tahu-tahu ni lah, dia kata yang jenis tahu-tahu ni, fasa'alahu an syai', dia tanya sesuatu kepada tukang ramal tu. Kata, saya ada masalah ni, anak saya hilang, larikan diri keluar daripada rumah, dah seminggu dah tak balik, tolonglah carikan kat mana anak saya. Yang tukang ramal tadi, tukang tenung tadi pun, dia pun zikir sebut-sebut, dia kata, oh anak kamu ni ada ni, ikut lelaki dekat Perak. Kita pun percaya. Pergi cari kat tempat yang disebutkan tadi, alamat dia bagi tu, memang betul, jumpa anak kita kat situ. Wah, kita pun bertambah yakin, hebat ustaz tu. Ustaz tu memang hebat. Nabi kata, fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salat arba'ina laylah. Allah tak terima solatnya 40 malam. Jumpa Tok Bomoh. Jadi hati-hati tuan-tuan. Benda ni masih lagi banyak. Orang Melayu kita ni pelik betul. Suka sangat jumpa bomoh-bomoh ni. Dia tak sebut bomoh, jumpa ustaz-ustaz yang jenis hebat-hebat ni. Dia kata hebat. Bila jumpa seorang ustaz, ustaz saya ada masalah tolong ustaz, tolong carikan kat mana anak saya. Ustaz kata, saya tak tahu. Ustaz, saya rumah saya ni macam ada gangguan lah, nampak macam ada jin. Cuba ustaz datang tengok rumah saya. Ustaz datang, tanya ustaz nampak apa-apa tak? Saya tak nampak apa-apa. Ustaz ni tak hebat lah. Jemput ustaz yang kedua datang rumah. Ustaz kata, oh tu ada jin 3 ekor. Tu ada jin kat belakang kamu tu. Kita kata, wah hebat. Ustaz ni hebat. Dia nampak jin. Ini semua merepek. Kalau tuan-tuan jumpa orang macam tu, tinggalkan dia. Kalau ada anak-anak kita yang jenis nampak-nampak jin ni, anak-anak kita tu ada penyakit. Orang yang nampak jin ni ada penyakit. Yang boleh nampak jin adalah jin sendiri. Yang kedua, nabi-nabi. Itu Allah berikan kelebihan kepada nabi-nabi. Yang ketiga, orang-orang saleh yang Allah berikan karamah. Yang ketiga, yang keempat ni lah yang orang yang penyakit ni. Kenapa? Hijab dia dah rosak. Allah sebut, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka, jin dan bangsa-bangsa anak beranak dia tu boleh nampak kamu. Kamu tak boleh nampak mereka. Allah sebut dalam Quran, mereka boleh nampak kita tapi kita tak boleh nampak mereka. Tapi bila kita sudah mendakwa nampak jin, kita ada masalah. Kalau ada anak-anak siapa-siapa yang budak-budak kecil nampak jin apa semua ni, kita nampak tu ada hantu, tu ada hantu, dia nampak, bawa dia jumpa dengan perawat cepat-cepat, ubatkan dia, rawatkan dia. Dia ada masalah. Dan itu bukan kelebihan. Ada orang kata hebat anak aku ni, kelebihan. Dia boleh nampak jin. Nampak itu nampak macam kelebihan. Tetapi anak tu sebenarnya sakit. Hijab dia rosak. Cepat-cepat pergi rawat. Pergi jumpa ustaz mana-mana yang boleh rawat cepat. Tu banyak tuan-tuan, banyak yang budak-budak. Selalu budak-budak kena. Jadi kena cepat-cepat. Jadi jangan jumpa Tok Bomoh, tukang ramal. Habis ibadah kita, solat kita 40 hari, 40 malam ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebelum masa berakhir, antara perkara penting juga yang Nabi SAW pesan kepada kita orang beriman. Nabi pernah tanya kepada sahabat, atadru namal muflis, kamu tahu tak siapa dia orang muflis? Sahabat bila tanya macam tu, mereka jawab, qalu al muflisu fina man la dirham wala malan. Orang yang muflis daripada kami ni ialah orang yang tak ada duit, yang tak ada harta. Kita pun faham macam tu, itulah orang muflis, tak ada apa-apa. Duit tak ada, harta tak ada, tu muflis, habis dah. Bankrupt, orang kata. Kemudian Nabi kata apa? Al-muflis, kata Nabi, orang yang muflis itu,
Man min ummati, daripada umat aku, ya'ti yaumal qiyamah bisalah. Mereka tu datang di hari kiamat, jumpa Allah, dia bawa pahala-pahala solat. Maknanya mereka tu solat. Wasiyam, mereka juga puasa. Wazakah, dan mereka bayar zakat. Jadi Nabi kata, orang yang muflis adalah orang yang datang bertemu pada hari kiamat nanti membawa amalan solat, puasa, zakat, tetapi dia juga mencela si fulan. Ni mulut ni. Dia maki, dia hina orang. Mulut tak jaga. Semayang, solat, puasa, zakat pun bayar, tapi mulut menghina orang. Menghina orang benda yang betul. Mengata. Tapi benda tu tak baik, aib. Kita duk cerita. Kemudian menuduh zina si fulan. Menuduh ni benda yang tak berlaku, tapi kita cakap dia buat. Padahal tak buat, itu tuduh. Walaupun dia buat, kita mengata benda-benda tu yang tak baik. Kalau dia dengar, dia tak suka, itu kira mencela. Menuduh benda yang dia tak buat pun, kita kata dia buat, itu menuduh. Kemudian kata Nabi, dia makan harta si fulan, dia ambil hak orang. Ni banyak berlaku di kalangan adik-beradik. Berebut harta pusaka. Ramai dan banyak berlaku ni. Ambil hak orang. Yang bukan hak kita jangan ambil. Nabi kata dia ambil hak orang. Dia makan harta si fulan. Dia membunuh si fulan. Dia memukul si fulan. Dia pukul, dia bunuh orang. Tuan-tuan, kita hari ni nak ambil pisau, cucuk perut orang sampai mati, ketuk kepada orang sampai mati, kita rasa macam kejam sangat. Dia ada jenis bunuh yang tak nampak kejam ni. Bunuh macam tangan kita bersih je, tapi kita pembunuh. Pergi jumpa bomoh. Tolong sihirkan dia. Bagi sihir, bagi mampus. Tu. Itu namanya bunuh juga tu. Teruk tuan-tuan. Jangan main-main sihir-sihir orang ni. Zaman-zaman moden sekarang ni masih berlaku lagi ni. Sihir-sihir tu. Niaga tak puas hati tengok kawan tu lebih sangat. Orang ramai pergi kat kedai dia. Kita pun tak puas hati. Pergi jumpa bomoh. Sihir. Taburlah apa-apa yang boleh tabur. Dia tabur sama ada tabur duit shilling. Siapa yang meniaga selalu jumpa duit shilling. Jumpa paku. Tiba-tiba jumpa tanah entah daripada mana tanah tu, pasir tu. Ataupun dia berniaga datang kedai, tahu-tahu dia jadi sakit apa semua. Orang pun kata, kau buka ke kedai kau? Padahal kedai dia buka. Tak nampak pun buka. Orang tak nampak kedai dah mula dah tu. Kena sihir dah tu. Zaman sekarang sihir-sihir ni membunuh secara senyap. Sampai orang tu mati. Membunuh si fulan. Ataupun dia buat aniaya si fulan, maka itulah orang yang muflis. Sebab Nabi kata, pahala-pahala orang yang kita zalim tu, pahala-pahala kita, pahala-pahala orang yang beramal tu, yang buat zalim tu, diserahkan kepada orang yang kita aniaya. Habis, kering pahala kita. Sebab kita ngata orang, fitnah orang, tuduh orang, ambil hak orang, bunuh orang, habis pahala kita semua bagi pada dia. Tak cukup itu, kata Nabi, dosa-dosa dia pula campak kepada orang yang buat aniaya tadi. Contohlah kalau kita buat aniaya, habis kering dosa kita, pahala kita, dosa dia pula timbun pada kita. Lalu kata Nabi, dia masukkan dia ke dalam neraka dan diseksa kat situ. Masuk dalam neraka. Campak dalam neraka. Itu orang yang muflis. Banyak tak berlaku pada kita hari ni? Orang-orang yang solat, 60 tahun Allah bagi kamu umur, kamu solat, kamu puasa, kamu zakat, kamu belajar, tapi kamu mulut tak jaga. Masih lagi mengata-ngata orang, masih lagi fitnah orang, masih lagi tuduh orang, masih lagi ambil hak orang. Ni jenis yang berhutang, sampai mati tak bayar. Minta pinjam duit, janji nak bayar, sampai mati tak bayar. Ini merangkak dalam neraka cari orang yang kita berhutang tu. Nak minta maaf. Tak maaf apa? Kawan tu dah masuk syurga dah. Kamu merangkaklah dalam neraka cari. Aku dulu fitnah dia, aku dulu mengata dia, aku dulu tuduh dia, aku ambil hak dia, aku nak minta maaf. Cari dalam neraka. Tak jumpa dah dalam neraka. Teruk, tuan-tuan. Jadi hati-hati kita orang-orang yang banyak beramal ibadat.
Jangan sampai amal-amal ibadah kita rosak kerana amalan-amalan perbuatan-perbuatan kita yang disebutkan tadi. Dah habis masa ke belum? Ada 2 minit lagi. Apa lagi perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala kita? Mungkit-mungkit. Dah bagi mungkit-mungkit. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kamu batalkan pahala-pahala sedekah kamu. Kamu dah dapat pahala sedekah, tahu-tahu batal pahala tu. Kenapa? Bil manni wal adza, kamu mengungkit-ungkit. Kan aku dah bagi hari tu. Dia mengungkitlah. Aku bagi hari tu tak. Dia bila mengungkit-ungkit pemberian tu, habis semua batal pahala-pahala sedekah dia. Dia juga menyakiti orang yang dah dia bagi tu. Sudah membangkit-bangkitkan dengan kelakuan dia dan menyakiti orang itu, maka rosaklah pahala sedekahnya yang dia telah belanjakan harta dia. Dan juga boleh jadi rosak amalan seseorang itu kerana dia buat amalan itu bukan kerana Allah. Ibadah, solat, memang rajin solat, sedekah pun banyak, rupanya nak menunjuk-nunjuk, tak dapat pahala apa, kosong. Jadilah orang itu orang yang muflis di akhirat. Sebab tu tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit peringatan ini sebenarnya lebih kepada saya orang yang bercakap ni. Orang bercakap ni lagilah cakap lebih-lebih. Allah kata, kenapa kamu pandai cakap tapi tak pandai buat. Jadi saya pesan pada diri saya sendiri, mudah-mudahan jagalah, jangan lakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala-pahala kita ini. Begitu juga kepada tuan-tuan semua, mudah-mudahan dapat menjaga amalan-amalan kita, perbuatan kita, ucapan-ucapan kita. Jangan sampai kerana perbuatan kita, ucapan kita itu merosakkan pahala kita. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita dalam syurganya. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi tuan-tuan, lepas ni siapa yang pernah kita buat zalim, buat aniaya, mengata, fitnah, tuduh tu, pergi minta maaf lah. Minta maaf lah, aku ngata kau, aku fitnah kau, aku tuduh kau. Siapa yang berhutang cepat-cepat bayar. Nanti kalau mati tak sempat bayar hutang tuan-tuan, nayo. Tak dapat masuk syurga. Sebab sesama manusia kena selesaikan. Tapi kalau dengan Allah, Allah boleh maafkan. Jadi minta maaf sesama manusia. Mudah-mudahan Allah maafkan kita dan masukkan kita dalam syurga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.